يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita terus istiqamah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Hadirin rahimakumullah, meraih keberkatan di hari Jumat. Setiap minggu pada hari Jumat kita akan berkumpul di masjid, membuat pelbagai amalan seperti bersedekah, mendengar khutbah, bersalat dan beriktikaf, membaca Al-Quran dan sebagainya. Akan tetapi ramai juga yang masih leka dan lalai serta mengabaikan kemuliaan yang Allah telah berikan pada hari Jumat. Ini kerana ramai yang sengaja datang lewat ke masjid, berbual-bual kosong. Malah ketika khatib berkhutbah pun ada yang terlena, tertidur lena, leka bermain telefon, bersembang di luar masjid. Dan lebih mendukacitakan kita adalah ramai yang tidak hadir menunaikan salat fardu jemaat, malah tidak mengindahkannya walaupun telah mendengar azan. Apakah kita tahu atau buat-buat tidak tahu betapa mulianya hari Jumaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ramai dalam kalangan kita tahu dan sedar bahawa hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat adalah hari diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga dan dikeluarkan daripada syurga. Malah tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Mulianya hari Jumaat ini sehingga kan terbit matahari pada pagi Jumaat adalah sebaik-baik matahari berbanding hari-hari yang lain. Ini telah dinyatakan sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumil jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari adalah pada hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam alaihi salam. Pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu jugalah dikeluarkan dari syurga, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Sesungguhnya hari Jumaat adalah hari kebesaran umat Islam. Allah memuliakan hari Jumaat
melebihi hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Namun kenapa ada yang masih lega dengan mengabaikannya, sedangkan semua makhluk lain takutkan hari Jumaat? Hadis daripada Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha 'inda Allah wa huwa a'zamu 'inda Allah min yawmil adha wa yawmil fitri. Fihi khamsu khilalin khalaqa Allah fihi Adam wa ahbata Allah fihi Adam ila al-ardi wa fihi tawaffa Allah Adam wa fihi sa'atun la yas'alu Allah fiha al-'abdu shay'an illa a'tah ma lam yas'al haraman wa fihi taqumu as-sa'ah ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wahunna yushbikna min yaumil jum'ah." Maksudnya, sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari dan seagung-agung hari di sisi Allah, yang mana keagungannya itu di sisi Allah lebih agung berbanding hari raya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Ini kerana padanya, pada hari tersebut terdapat 5 perkara besar padanya. Padanya diciptakan Adam alaihissalam, diturunkan ke bumi, diwafatkan Nabi Adam alaihissalam. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diberi kepadanya selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Padanya juga akan berlaku kiamat, dan pada hari itu juga tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, bumi, angin, gunung dan laut, melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Hadirin rahimakumullah, dalam hidup ini tentunya tidak ada manusia yang mahu dirinya menanggung rugi. Seandainya peluang mengaut keuntungan terbentang luas di hadapan matanya, malahan jika boleh manusia mengharapkan peluang mengaut keuntungan sentiasa datang agar ia boleh berterusan memanfaatkan peluang keemasan tersebut. Demikianlah halnya dengan fadilat hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat, bermula terbitnya matahari petang semalam, yaitu petang Khamis, sehinggalah masuknya waktu maghrib pada petang ini, setiap Muslim, tidak kira muda atau tua, lelaki maupun wanita, berpeluang merebut pelbagai kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kelebihan hari Jumaat yang sering kita abaikan ialah waktu dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila beliau ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang waktu yang mustajab tersebut, "Asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ati syai'an?" Qala na'am, sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salatu. Maksudnya, adakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan waktu mustajab pada hari Jumaat? Ya, aku pernah mendengarnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di antara
duduknya imam di atas mimbar sehingga selesai salat didirikan. Begitu juga hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asri." Maksudnya, hari Jumaat mempunyai 12 jam. Padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi apa yang diminta itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Hadis yang dibacakan tadi jelas menunjukkan waktu-waktu yang mustajab pada hari Jumaat untuk berdoa. Sebagai hamba Allah yang banyak kelemahan dan kekurangannya, sudah tentu mempunyai pelbagai hajat dan doa supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ruginya kita apabila ada peluang baik pada hari Jumaat ini, namun kita hiasinya dengan kelalaian dan perbuatan yang sia-sia. Justru biasakanlah dengan amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Masuklah masjid seawal yang boleh agar dapat menunaikan salat sunat dengan tenang serta mendapat tempat yang selesa. Malahan mereka yang masuk lebih awal akan dicatat namanya oleh para malaikat yang menanti di pintu masjid. Malaikat ini akan berhenti mencatat nama apabila azan dikumandangkan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwala fal-awwala fa idza jalasa al-imam tawu as-suhfa wa ja'u yastami'una adh-dhikra." Maksudnya, apabila tiba hari Jumaat, akan ada malaikat di pintu-pintu masjid yang mencatat nama orang-orang yang datang awal, sehingga apabila imam duduk sebelum membaca khutbah, mereka akan menutup lembaran tersebut dan mereka mendengar khutbah. Hadirin rahimakumullah, namun di sebalik fadilat-fadilat tersebut terdapat beberapa perkara yang perlu kita awasi dan berhati-hati agar ganjaran yang kita dambakan itu tidak menjadi sia-sia. Sewaktu kita sedang berada dalam masjid, kita perlulah menjaga adab-adab dan mengekalkan ketenangan suasananya. Malah kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan perkara yang sia-sia ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghawta." Maksudnya, apabila kamu berkata kepada kawanmu, diamlah ketika khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Lihatlah pada para hadirin sekalian, hanya menegur orang lain dengan perkataan diam pun sudah merugikan pahala kita. Maka bayangkan seandainya kita masih bersembang-sembang atau berbual-bual kosong di belakang dan di luar sana. Tidakkah kita menyadari betapa kehadiran kita pada hari ini menjadi sia-sia sahaja? Muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada kali ini terdapat beberapa perkara penting
yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dan penghayatan. Antaranya, yang pertama, umat Islam perlu menyadari dan meyakini serta menginsafkan bahawa hari Jumaat adalah hari yang penuh keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadinya kiamat juga pada hari Jumaat. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersegera merebut peluang dan ganjaran pahala dari pelbagai amalan yang menepati syariat pada hari Jumaat. Yang ketiga, umat Islam perlulah menjadikan setiap hari itu lebih baik dari hari-hari sebelumnya agar terus menjadi umat Islam yang cemerlang dan percaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.